Assalamualaikum. Hai, selamat pagi, selamat tengah hari dan juga selamat petang kepada semua pendengar saya di luar sana. Okey, bagi siapa yang tidak pernah dengar podcast saya adalah bertajuk Ada Apa Dengan Cinta. Di dalam Ada Apa Dengan Cinta ini, kita akan bincangkan topik-topik cinta dan juga kita akan kaitkan term-term psikologi yang kita akan bincangkan dengan tetamu-tamu jemputan. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Aina. Saya merupakan pelajar tahun akhir di Universiti Malaysia Sabah yang saya belajar dalam jurusan penulisan di Akademi Seni dan Teknologi Kreatif. Okey, walaupun nama dia bermula dengan akademi, tapi sebenarnya ialah sebuah fakulti ya, bukannya college lain. Okey. Okey, tujuan podcast saya buat hari ni adalah untuk saya buat sebagai FYP saya, iaitu Final Year Project, dan bukan FYP TikTok. Okey. Final Year Project saya ni saya memilih untuk buat podcast sebab saya rasa ini satu benda yang menarik lah. Sebab sekarang ni dia sesuai dengan peredaran masa yang ramai dengar podcast sekarang. Dia tak ramai yang baca buku sebenarnya. Okay, ramai yang suka online. So, kita buatlah podcast ni. Okay, dalam Ada Apa Dengan Cinta pada hari ini, saya akan membincangkan tajuk single. Okay, macam episod-episod podcast lepas kita membincangkan tentang couple lah, red flag lah, macam hubungan kan. Okay, jadi hari ni kita akan cakap pasal single dan tetamu kita hari ni bukan lagi Aisyah. Aisyah sudah lari, hilang. Okay. So hari ni, tapi masa ni kita masih ada tamu. Cuma tetamu kita hari ni adalah orang lain. Dan tanpa melengahkan masa lagi lah, saya menjemput tetamu yang pertama untuk memperkenalkan diri. Dr. Atika. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Aina. So, nama saya Wan Atika Emilia Iwan Muhammad Hafiz. Berumur 22 tahun. So, saya belajar di Fakulti Perubatan UiTM Sungai Buloh. So, sekarang berada di tahun 3 untuk ijazah sarjana muda perubatan dan pembedahan. Okey. Terima kasih Dr. Atika. Okey, sekarang kita jemput tetamu kedua untuk memperkenalkan diri. Hello, selamat sejahtera dan Assalamualaikum lah untuk pendengar Muslim. Nama saya Sarah Batisha. Saya merupakan pelajar Fakulti Sains dan Sumber Alam di Universiti Madrasah Sabah juga. Buat masa sekarang saya pelajar sepenuh masa. Apa lagi ya? Saya tinggal di Terengganu selama 20 tahun yang pertama. Tapi sekarang ni saya menetap di Negeri Sembilan lah. Tu je ke untuk perkenalan diri saya. Okey. Mungkin ramai yang ingat Sarah ni pelajar tahun akhir juga. Tapi walaupun dia pelajar tahun 3, tapi dia bukanlah pelajar tahun akhir. Sebab kos dia adalah 4 tahun. Okey. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita masuk ke soalan yang pertama. Okey. Basic lah kan. Berapa lama lah tetamu saya ni single? Okay. Sebab kita kan tajuk pasal single. Jadi kita kena tahulah berapa lama single sebenarnya. Kita mulakan dengan Tika. Single lah. Single. Saya single daripada lahir. Tak pernah lagi ada apa-apa hubungan sebelum ni lah. Okay, kalau Sarah pula? Kalau macam tu saya pun samalah dengan Atikah. Saya pun single juga daripada lahir. Daripada dalam perut sampai sekarang. Daripada dalam perut ya, single. Okay. Okay. Walaupun single kan, saya percaya mestilah pernah ada crush kan. Cuma orang-orang yang luar biasa je yang tak pernah ada crush. Jadi saya tanya, Tika, pernah ada crush tak walaupun single je? Ada crush tak? Tak kira lah dulu ke sekarang ke, ada tak crush? Pernah, of course pernah. Sebab biasalah kot lumrah untuk kita minat dekat orang. Dan bila boleh dikatakan lah bila kita
berinteraksi dengan orang yang lawan jenis daripada kita, ada some of that yang akan attract our attention towards them. Okay. Sarah, walaupun saya tahulah jawapan Sarah ni macam mana, tapi saya nak tahulah, pernah tak ada crush? Sarah, bintang K-pop tidak termasuk. Kalau tanya saya, jawapan saya tak pernah lah. Saya kalau ikutkan tak pernah ada crush setakat yang saya tahulah. Saya ni jenis yang nak cakap tak layan orang, tak juga. Tapi zaman sekolah rendah pun tak pernah minat. Zaman sekolah menengah pun tak ada juga minat. Ada di-shipkan dengan orang tapi saya pun tak minat dia, dia pun tak minat saya. Zaman asasi tak ada juga minat. Zaman universiti pun tak ada juga. So tak ada crush lah. Bila, okay, untuk Atikah kan, sebab tadi Tika kata Tika pernah ada crush kan? Okay, kita terdapat permintaan istimewa lah daripada seseorang lah untuk tanya kepada Tika. Bila waktu yang ada crush tu? Okay, saya ada crush waktu sekolah menengah. Waktu tu tingkatan 3. So, cikgu nak grouping tu, dia nak campur lelaki perempuan. So, before that, I'm the kind of yang tak berkawan dengan lelaki pun. So, memang kita tak tahu, memang kita tak kawan dengan lelaki. And mak kita pula macam, jangan kawan dengan lelaki sangat, apa semua. And then I sangat patuh dengan mak I. So, memang tak berkawan dengan lelaki. Memang tak bercakap dengan lelaki sangat pula. Just macam tu je. Memang tak berkawan pun. So bila form 3 tu cikgu dah nak groupingnya ada lelaki. So start daripada situlah ceritanya. Kita terminat orang yang satu group dengan kita. Adakah crush tu bertahan sampai sekarang? Oh, masih? Oi, ini rahsia tau. maknanya Atikah ni seorang yang sangat setia dengan perasaan dia. Untunglah siapa dapat Atikah nanti kan, setia orangnya. Allah. Okay, soalan yang ketiga. Pernah tak ada orang kan meluahkan perasaan dekat Tika? Short and simple. Tak pernah. Tak pernah. Alamak. Kenapa? Tak tahu. Kalau Tika ni doktor mesti menarik perwatakan dia. Allah. Mungkin terlalu menarik perwatakannya. So tak tahulah untuk pada pandangan Tika lah. Kenapa? Sebab Tika ni spesies manusia yang selamba je. Itu comel tu Tika. Selamba tu comel. Tapi tak belum ada orang lagi yang meluah. Take it as comel. Okay. Tapi kita doakan Tika adalah yang satu hari nanti kokoklah crush tu kan. Meluah pada Tika. Aduh. Amin. Amin. Okay, untuk Sarah. Pernah tak ada orang minat meluah perasaan? Jangan kelentong kat sini. Bagi saya lah, tak tahulah dia boleh kata minat ke tak. Tapi after SPM dulu, zaman asasi kot. Time tu saya teman saya punya adik pergi nak buka dia punya braces lah. Bukan nak buka, nak pergi appointment braces dia. Lepas tu time kita orang tengah makan-makan dekat cafe hospital tu, tiba-tiba adalah masa ni saya tak perasan tapi nampaklah orang lalu depan kita orang punya meja tu. Meja ke kerusi, tak pastilah mana satu kan. Tapi tak lama lepas tu tiba-tiba dia lalu balik kali kedua. Lepas tu lama tu dia lalu balik kali ketiga. Tapi masa kali ketiga dia lalu tu dia stop betul-betul depan kita orang. Lepas tu saya punya adik tu dia suruhlah saya yang pergi bercakap dengan orang tu kan. Kenapa pergi berdiri depan kita orang tu kan. Lepas tu lelaki tu pun tanya, boleh tak nak bercakap dekat sebelah situ. Dia tunjuk macam tu lah. Lepas tu saya pun ikut je lah dia pergi kat tepi kan.
Lepas tu dia pun kata lah, boleh tak nak kenal? Dia kata macam tu. Saya pun kata lah, nak kenal? Kenapa? Lepas tu dia tanya lah, nak kenal saja je. Boleh ke kami nak nombor? Lepas tu macam masa ni saya punya fikiran ingatkan dia nak nombor sebab dia nak bagi tahu saya punya adik saya punya condition pasal dia punya braces dah. Sebab saya perasan yang lelaki tu dia macam pekerja hospital ke apa macam tu dah. Dia baru keluar dari bilik something macam tu dah. So masa tu saya ingatkan macam tu. Jadi saya katalah kat dia, boleh je kau nak nombor. Saya kata macam tu. Saya jawablah macam tu. Lepas tu saya pun saling bertukar nombor lah dengan dia. Lepas tu saya dah pergi duduk dengan saya punya adik tu. Saya pun cerita lah, tak tahulah dia minta nombor. Maybe nak cerita pasal dia punya condition braces lah macam tu kan. Lepas tu bila lama tu tiba-tiba dapat noti daripada tele. Dia contact saya melalui tele lah. Dia contact tu, dia perkenalkan lah diri dia. Nama dia tu saya tak ingat dah lah, nama Sasi kot. Lepas tu saya pun tukar-tukar nama lah macam tu. Lepas tu dia tanya lah, sekarang ni Sarah buat apa ataupun kenapa datang sini macam tu. Saya pun jawab macam tu je lah. Lepas tu lama tu dia punya perbualan tu tiba-tiba dia kata macam, Sarah daripada besok ke? Kajian tu nanti boleh lah kalau saya datang besok nanti kita pergi daki bukit. Dia kata macam tu, tak silap lah. Lepas tu masa tu saya macam, dia ni dah kenapa? Lepas tu terus blok. Lepas tu dah tak ada apa-apa dah. Kiranya waktu tu Sarah ni masih blur-blur lagi lah. Saya punya blur tu tak tahulah. Tapi sampai sekarang saya rasa saya masih blok dia dekat tele kot. Dah tak ada contact dah. Okay, Tika, apa pendapat Tika dengar dia pun cerita ni? Rasa pelik ke? Rasa ruginya? Macam tu. Saya rasa okey je sebab kalau saya pun saya akan buat benda yang sama lah. Kan? Macam risaunya tiba-tiba. Macam okey. Memang sangat random. Terlalu entusiastik. Korang dua memang tak percaya dekat love at first sight ke? Tak percaya. Tak tahulah. Dia macam naturally kita orang memang tak rasa benda tu untuk nak try. Kita macam dia bila lelaki tu ada sign-sign tu mengorek je kita orang okay block. Block macam tu. Memang kalau Sarah ni saya tak tahulah kes dia macam mana Dia dah single stillbirth. Since birth tapi orang nak chat je block. Tapi kalau Tika ni saya faham lah ada crush. Dia setia. So block tak apalah. Yang Sarah ni. Masalahnya saya pun tak tahu ada orang minat saya. Itu saya tahu pun daripada saya punya roommate. Dekat KKI dululah. Dia yang cerita ada orang minat saya. Saya tak tahu. Nak buat macam mana? Blur jugalah dia ni. Kami bukan dah tak pernah bercakap. Tapi sebab bercakap benda biasa. Bercakap pasal assignment. Bercakap pasal lab report semua-semua. So tak ada sangat pun interaction. Tiba-tiba dia cakap dekat saya punya roommate, lah aku pernah minat dia ni dulu. Macam tu je. Tak ada apa-apa pun. Susah juga macam ni. Okay, kita akhirilah segmen pertama kita dekat sini. Kita kembali lagi selepas ini dalam segmen yang kedua. Bye. Hai guys, kita kembali lagi dalam segmen yang kedua bagi episod yang ke-8 ini. Okey, kita masih lagi bersama-sama dengan kita punya tetamu iaitu Atikah dan juga Sarah. Okey, soalan bagi segmen yang kedua ini adalah, okey, kan korang berdua kan ada persamaan tadi, single sejak lahir. Okay. Apa pendapat korang tentang kehidupan single ni? Kita mula dengan Tika lah. Apa pendapat Tika tentang kehidupan single ni? Macam kebaikan atau kelemahan kehidupan single ni lah macam tu. Okay. Untuk Tika lah kan. Even though saya seorang yang single. Tapi berkawan dengan contohnya kawan saya Aisyah yang kita panggil tak single lah. Boleh saya katakan hidup in relationship ni quite complicated juga. So
entah in the meantime tu, yes, kita akan bosan, rasa macam nak dihargai, nak orang sayang kita, apa semua. But at the same point, Tika rasa macam single, tak ada lagi nangis sebab rasa single sangat ke apa ke. Just adik tengok couple-couple kat luar sana, kita macam, oh comelnya, nak juga apa semua. And then about that je lah. Tapi so far tak ada pun rasa macam kehidupan single ni macam sangatlah tak tu. Sebab bagi Tika lah, macam mana cara Tika substitute the feeling tu adalah Tika banyak spend time dengan kawan-kawan. So Tika rasa kasih sayang tu kita deliver tu kawan-kawan kita. So Okay. kalau Kalau mana ada je orang take care of me. itu kalau Tika. Okay, kalau yang Sarah ni pula jenis yang sempoi, blur. apa pendapat tentang kehidupan single ni? Kebaikan dia, kekurangan dia. Untuk saya lah, di umur 22 ni, saya rasa saya tak boleh dah kot. Tapi kalau cakap pasal kebaikan single ni, saya ni jenis yang tak suka menyusahkan diri. So berdasarkan saya punya pemerhatian lah, kalau ada pasangan ni, kita kena buat masa untuk dia, cari masa untuk dia, ataupun kena tanya, maksudnya bertanya khabar ke apa-apa. Maksudnya sehari tu takkanlah kita nak ghosting dia kan. Mesti kena ada something kita bercakapkan, macam tu lah. Pada pendapat saya lah kalau macam tu. Tapi saya ni jenis yang 24 jam tu pun saya rasa tak cukup untuk saya. Saya main telefon, bangun, tidur, mandi, makan, main telefon. Tak cukup. Saya rasa saya tak ada masa pun untuk layan orang. Jadi sebab tu kot saya masih single. Okay. Nampak Untuk lah. saya lah kan. Sama-sama Tika, sama. Untuk saya lah kan, saya tak tahulah jenis manusia yang terlalu banyak kasih sayang dekat dia. Tapi saya suka jaga orang. Saya suka, tak tahu, suka untuk take care pasal orang. So, saya rasa banyak lagi masa dalam hidup saya untuk tanya orang tu dah makan belum. Beza je kita. Rasa banyak betul masa. Walaupun dia faham tak macam kesibukan hari kita dalam satu hari tu, lepas balik hospital, lepas balik kelas, at least macam you have 5 minutes to talk to people outside of your stress. Macam benda tu healing lah for me. Macam okay, boleh tanya je, okay tak, lepas tu at least ada orang yang boleh dengar cerita aku. Macam nak tahu tak hari ni tu dia, because my colleagues semua orang pun stress dengan dia orang punya day. Sama-sama so, stress, kita tak nak boleh dekat sama siapa? cerita. Korang berdua ni umur sama. Tapi lain Single daripada lahir sama, tapi perwatakan sangat beza. Seorang ni tak cukup masa, rasa 24 jam tu, ya Allah, kalau boleh 30 jam. Yang seorang ni rasa macam masa tu ada masa lapang. Sangat berbeza. Boleh cari masa. Korang berdua ni tak tahulah. Tu dah. Ingatkan sama dah perwatakan ke? Tak rupanya. Entahlah, setakat ni tak nampak lagi kepentingan kena berpasangan tu kan. Okay. Jadi memang contoh macam Sarah dah kata tadi, waktu lapang dia ialah macam yang saya sendiri lihat lah dia. Waktu lapang dia tidur, bangun, makan, main telefon, tidur. Tidur, bangun, makan, main telefon, tidur. Mandi. Itu je dia buat. Waktu cuti tu je dia buat. Kalau Tika pula tadi apa? Dia kata ada masa untuk chat dengan orang. Walaupun single tapi waktu lapang boleh ada call orang juga kan. So macam yang kadang-kadang saya dengar juga Tika bercall dengan saya punya roommate. Aisyah. Saya dengar juga kadang-kadang. Mula saya ingat adik dia yang call.
Rupanya bukan. Adik daripada lain, Mak. Jadi untuk Tika ni, kira kehidupan single ni tak adalah memberi kesan sangat kan dalam kehidupan kan. Ada je orang teman. Ada je orang Betul. Ada call. je perhatian. Okey je untuk hidup single lagi. Boleh teruskan lagi lah hidup single dia. Tak ada masalah pun. Okey je untuk Tika. Still tak ada. Mungkin personality lah juga. Tika pandai cari orang untuk Tika bercerita, bersembang. Even dekat college pun adalah nanti Tika kacau orang untuk ceritakan hari-hari Tika macam tu. Ataupun Tika dengar cerita diorang. So memang tak ada masalah pun. Saya juga ada kawan-kawan yang sangat supportive. Selain mungkin juga persekitaran single saya. Kita macam community single. So, Community single lah. dia tak bagi sebab dia tu tak memberi impact sangat lah. So dekat kawan-kawan dekat college saya pun ada seorang dua je yang couple. And kawan sekolah menengah saya pun single semua. So macam benda tu tak terasa sangat lah untuk saya. Okay, soalan terakhir untuk segmen kedua ni. Okay, memang sekarang single ke apa kan. Tapi memang kita walaupun single, saya pun single. Okay. Kita walaupun single kan, mesti kita dah ada perancangan lah kan. Macam, okay, kita nak kahwin umur sekian. Kita nak ada anak berapa, nak sekian. Macam tu. Mesti ada perancangan macam tu kan. Macam Tika kan. Apa perancangan Tika kan? Kalau Tika ni ditakdirkan jumpa pasangan pada umur berapa? Kalau Tika memang boleh buat perancangan tu kan. Pada umur berapa Tika nak berkahwin? Anak berapa? Macam tu. Perancangan tu lah. Okey, untuk perancangan Tika lah. Ni berangan punya. Berangan je. Kita tak apa. Tika plan nak kahwin pada umur 25 tahun. Muda? So, untuk korang muda bagi Tika biasa-biasa je. Tapi orang kata muda. Okey, kenapa 25 tahun? Sebab saya dah graduate umur 24 and saya master houseman dah waktu tu. Itulah fikir-fikir. Tapi bila dah, itu perancangan awal lah waktu dulu-dulu. Tapi bila sekarang, bila dia dah masuk, logik dia macam paling awal yang Tika boleh kahwin pun umur 27. So maknanya like how I settle everything lah. Maknanya ada rumah, kereta. Bukanlah macam tu. Macam maknanya like baru ada income sendiri tu. Like bukan income sendiri, macam bekerja betul-betul lah pada umur 27. Sebab houseman kan 2 tahun. So Tika graduate 24. So kira 27 tu barulah ada pendapatan. Maksudnya waktu tu dah stabil, dah ada income sendiri, dah boleh belanja untuk diri sendiri lah macam tu. Betul. Okay. So tapi kalau ikut plan dulu memang nak kahwin umur 25. So lepas tu sebab yang kahwin umur 25 tu plan waktu umur berapa tu? Tak tahulah. Waktu tu tak fikir. Dulu I tak kisah. Tika punya berangan. Saya nak husband saya hantar saya pergi kelas. Boy. Wow. Banyak tengok drama ni. Macam tengok drama. Ini hantar kelas, belajar sama-sama. So benda tu macam comel lah. Tapi macam kurang possible pula. Tapi still dengan 25 lah. Sebab bila saya masuk hospital, rupanya banyak je semua houseman tu dah kahwin and so on. But okay, untuk perancangan sekarang ni saya dah tukar kepada 27 lah. Lagi selamat. So saya nak kahwin umur 27 and saya plan untuk ada 5 anak. berapa? 5? Orang kata Wow. 5. Oh my god. Oh my god. Sebab
semua orang terkejut. Saya duduk tapi Tika suka kids. Tika suka ada kawan. Tika suka budak-budak. Entahlah sebenarnya cerita dia ada balik Tika ada bad. Lepas tu Tika rasa macam bosan. Macam cerita kau habis. So macam rasa empat tu tak cukup. Tak apa Tika. Saya ada kawan saya waktu sekolah rendah, adik-beradik dia 11 orang. Tak apa. Ya Allah, takut. Tak apa, saya faham. Okey. Tengok Sarah. Tika dia ada plan umur 27 nak kahwin, anak 5. Sarah, plan Tika kita ni beza. Kalau saya kan, umur 30 baru saya nak kahwin. anak. Anak pula zaman sekolah rendah dulu konon-konon macam nak anak 3, triplets. Konon lah, berangan. Naik sekolah menengah jadi tak apalah 3 macam ramai 2 lah. Nak kembar 2. Tak kira lah laki-laki perempuan-perempuan atau laki perempuan sepasang kecomel kan. Tapi dah naik degree, naik asasi tak apalah 1. Makin lama makin berkurang anak dia. Tak ada. Itu bahaya. Jadi untuk setakat ni dia macam nak kahwin kalau boleh umur 30. Sebab kalau macam umur 30 tu saya tak rasa dah saya dah cukup matang. Tapi insya-Allah lah dah boleh buat keputusan, dah boleh fikir, dah boleh judge orang ni okey ke tak kan. Kalau boleh dah ada kereta, dah ada rumah kalau boleh. Jadi umur 30 kahwin, nak anak seorang. Kalau boleh umur 31 ke ada anak. Macam tu lah. 1 je lah tapi. Tengok tu, umur 30 baru dia plan nak matang. Okey. Untuk Tika yang first tu kan 25 tu sebab Tika nak planning sebab Tika tak nak ada baby awal. So macam nak dating lah 2 tahun, 3 tahun. So macam kalau lah kita dating 2-3 tahun lepas tu umur 27 baru nak beranak. Dia macam lagi satu Tika bercita-cita untuk nak sambung pakar sakit puan. So saya rasa untuk seorang wanita tu baru nak start family dekat umur yang agak lanjut tu dia macam a bit risky. So macam dia macam tak best lah. Macam serabut fikir your health. Macam kau baru umur 30, kau baru nak kahwin. And then you kena fikir all the things yang kau punya kerja manis waktu pregnant, kau punya, faham tak? Kita baru nak start hidup. And then you shock into everything like that. So macam kalau kau kahwin umur 20-an tu macam you can take it easy lagi sebab kau tak banyak risiko. But when you masuk 30, you have a lot of risk. Badan kita pun dah macam dah tak muda apa semua. Dengar tu Sarah. Berbeza pandangan banyak, kita. Dengar tu Sarah. Banyak Jadi macam, kalau Tika sekarang apa untuk belajar untuk jadi apa? Pakar sakit puan? Bukanlah, saya doktor biasa je tapi bercita-cita lah untuk ke arah situ. Dah dapat cita-cita tu nanti dah capai, sila Roger ya. Supaya saya nanti bolehlah jumpa Tika. Kat mana Tika kerja? Oh Tika, tolong. Nak dengan Tika ke? Aduh, just nak share lah kan. Untuk screening kalau kita kerja manis lah waktu pregnant tu, umur 25 dah kita dah wajib untuk minum air gula di saat minggu-minggu second trimester, first trimester tu. So macam bayangkan kita baru first time pregnant apa semua and then kau di shock dengan all those things yang mengejutkan. So macam tak best lah. Kusyuk. So kahwin sebelum umur 25, mengandung sebelum umur 25 tau. Tengok kusyuk Sarah mendengar dia yang plan nak kahwin umur 30. Bukanlah kusyuk tapi macam rasa macam lain dengan pandangan saya. Kalau bagi saya lah umur 30 tu sebab
dah bukan cukup tua tapi Cukup tua. kalau ikutkan manusia paling-paling mati umur 70 kan. So 30 tu middle age lah kira kan. Separuh umur. Jadi untuk umur separuh tu kalau lah masa tu ditakdirkan mengandung umur 31 kan. Maksudnya umur 31 tu dah boleh lah fikir okey nanti baby ni nak kena sediakan apa, ataupun saya sebagai ibu nak kena makan apa, nak kena beli apa vitamin yang bagus, semua-semua. Maksudnya saya dah ada duit, dah ada income, dah ada apa semualah untuk saya beli untuk pastikan saya dengan anak saya sihat. Kalau saya umur 25 ke 24 ke, maksudnya saya masa tu baru je nak mulakan hidup. Baru je nak start kerja. Tapi kalau dah kahwin, dah ada tanggungjawab dengan suami, dah kena ada tanggungjawab dengan family belah suami semua kan. So saya takut saya terlalu muda untuk fikirkan tentang saya punya anak, tentang saya punya tubuh badan. Macam itulah. Okay, sebelum kita lagi panjang kan, okay, kita tamatkanlah segmen 2 di sini. Kita kembali lagi selepas ini dalam segmen 3. Kalau lepas ni korang nak sambung bincangan lagi pun boleh. Saya alu-alukan. Okay, kita berhenti dulu segmen 2 di sini. Bye Stay tune. bye. Okay guys, kembali lagi dalam segmen yang ketiga bagi episod yang ke-8. Episod ke-8 ni bertajuk single. Okay, memandangkan dua-dua tetamu kita pada hari ni adalah dua orang wanita yang single. Okay, jadi soalan wajib yang kita kena tanya dekat orang single adalah ciri-ciri lelaki idaman. Macam biasa kita mulakan dengan Tika dulu lah. Tika sebagai seorang doktor kan. Kita mulakan Sarah dulu lah. Sarah dulu. Okay, kita nak tahu Sarah apa je dulu. Okay, kita pas battle kat Sarah. Okay, Sarah, apa ciri-ciri lelaki idaman? Tolak sunjay. Untuk umur 22 tahun Sarah, ciri-ciri lelaki idaman confirm lah semua yang baik tu kan. Yang penyabar, yang penyayang, yang klise-klise lah. Ya, semua klise itulah. Yang tak klise? Yang tak klise kalau dia handsome. Tu zaman sekolah menengah lah. Konon-konon nak lelaki handsome kan, tapi tak sedar diri kan. Jadi untuk sekarang ni 22 tahun Sarah, kita sedar dirilah sikit. Semua yang ciri-ciri baik. Kalau boleh tak nak yang merokok, tak nak yang vaping. Dia tahu tanggungjawab. Kalau ikutkan saya ni malas nak kerja, malas nak buat kerja rumah, malas semualah. So ciri-ciri yang paling penting, dia lah yang kena sayang saya lebih daripada saya sayang dia. Dia lah yang kerja rumah semua dia. Tak semestinya, tapi kalau dah dia sayang mesti ada sanggup buat kan. Masak kalau saya pandai masa saya kahwin, saya masak lah kot. Tapi kalau saya tak pandai lah kita makan luar ke, makan Maggi je. Ekonomi sebab tu lah kalau boleh nak kahwin umur 30. Saya tak suka lelaki muda. Melainkan dia kaya, tu tak apa kot. Tapi kalau dia pun sama-sama baru nak membangun, umur 30 kita baru nak membangun kalau ikutkan lah. Jadi ekonomi tu kalau dia kerja, saya pun kerja, anak seorang. Kalau ikutkan patutnya stabil lah kan kewangan untuk kami punya family kecil. Tak ada masalah lah kot. Macam tu lah saya punya impian. Macam tu lah berangan. Okay, berangan. Okay. Jadi kalau Tika pula, Tika dah dengar kan Sarah cakap tadi dia punya ciri-ciri lelaki idaman yang klise dan tak klise. Kalau Tika punya? Tika satu je. Tika dia ada ketidakstabilan emosi. So saya suka lelaki yang fun, yang boleh turn out saya punya cry into love. Sebab saya very easy je pun nak gelak bila saya nangis. So I want that kind of personality yang sangat positif, yang positif lah, yang
dia boleh naturalize my emotion. So kalau saya sedih, dia boleh calm down kan Tika. Kalau saya tengah marah, dia boleh calm down kan Tika. Benda tu je. Daripada yang lain tu klise je lah, daripada segi agama, apa semua tu pun. Kita nak lah yang boleh pimpin kita ke syurga. Dari segi ekonomi, saya tak kisah sangat untuk saya lah. Sebab bagi saya boleh cari duit sendiri. So kalau berapa pun dia nak bagi, ikut dia. So I don't care about that. Tapi kena bagilah at least macam kau punya tanggungjawab tu. Kita naklah yang bertanggungjawab. So kalau lelaki yang bertanggungjawab, dia tahulah all the thing kau tak payah cakap kat dia pun. So dia very tahu. So that's why Tika tak kisah sangat about that thing. Sebab bagi Tika, pendapatan tu untuk diri Tika lah. Tika boleh je macam if I need more and then I do more. So maknanya kalau contoh dia hanya mampu bagi 50 hingga 100 ringgit sebulan. Hanya tak kisah kalau contoh untuk Tika yang nak anak 5. Kalau memang pekerjaan dia dia bukan hanya macam tu. Macam contoh dia beli barang rumah, lepas tu dia tanggung bahagian barang rumah, lepas tu dia macam sebab Tika kan doktor. Jadi kalau Tika dapat suami yang memahami, yang dia yang buat kerja-kerja rumah, dia bersihkan rumah, dia jaga anak, lepas tapi dia hanya mampu bagi nafkah RM50 hingga RM100 sebulan. Okay, because I'm daripada segi pengasuh all the things sebab dia dah buat, I boleh jimat daripada segi nak fikir driver van untuk anak, dah very easy untuk, and make sure that my kids dapat makanan yang cukup, makanan yang sihat, makanan yang bersih sebab dia yang masak. And I actually dream for that guy yang macam apa, dia kerja dia tak terlalu busy sebab yelah dia doktor kan, macam kita on call lah apa benda lah. So kalau boleh nak balik rumah tu ada food, ada husband yang emotionally stable, bukannya dia pun penat balik kerja and so on. So macam dia stable, dia relax rumah. So Tika okay je, dapat RM50 okay lah tu. And at that point pun dia uruskan apa all the groceries apa semua. So actually Tika dah jimat untuk upah ke orang sama je for me. Okay. Ini contoh kan, kalau soalan kedua kan tadi Tika dengan Sarah dah senaraikan ciri-ciri laki idaman. Kalau lah waktu tu korang ni tak bersedia lagi nak berkahwin, tapi lelaki tu datang melamar, mengetuk pintu hati, ajak berkahwin, adakah korang akan terima macam tu, ataupun korang macam dia bukan ajak berkenalan ke apa, dia ajak kahwin terus? Adakah korang akan terima terus atau korang akan jawab kenalan dululah ni? Macam mana? Siapa nak jawab dulu? Ciri-ciri idaman tu ke? Yang ada ciri-ciri idaman tu. Tika jawab dulu Tika. Untuk Tika kan, untuk Tika, kata kalau orang macam tu datang sekarang kan, I'm not ready yet. Ajak kahwin terus, for me not good. Sebab Tika takut Tika lah jadi problem in that marriage. In the meantime, maksudnya sekarang ni kalau Tika stay macam ni and then dia dah okay, very my dream husband and so on, tapi Tika pula tak bersedia. And for me, Tika punya macam ilmu agama pun sangat-sangatlah cetek untuk menjadi seorang isteri tu. So Tika rasa belum masanya lagi lah. Maybe give me about 1 year or 6 months untuk get ready lah at least. Kalau terus nak tu macam sekarang lah untuk sekarang. Okay, kalau Sarah pula
Kalau laki-laki ada ciri-ciri idaman tu yang datang masuk meminang nak kahwin terus. Ya, tapi waktu tu contoh kan, kalau Sarah dia kata dia nak kahwin umur 30. Tapi umur 27, umur 26 dia dah datang lah ajak kahwin. Dia ajak kahwin terus. Kami dah kenal lama ke? Depends. Kita bagi dua situation lah. Satu kalau yang dah kenal lama, satu lagi belum kenal lama. Dalam dua-dua situation tu, kalau dia ada ciri-ciri idaman yang saya sebut tadi, saya okey je kot. Sebab salah satu ciri yang saya nak tu dia yang sayang lebih. So bila lelaki ni kalau ikutkanlah dia yang sayang lebih, dia akan sanggup lah bertahan dalam perkahwinan tu. So kalau saya tak matang ataupun saya tak tahu tanggungjawab ataupun saya kata saya tak nak ataupun saya emosi tak stabil ataupun senang cerita saya lah yang bersalah, saya yang ada masalah, dia akan cuba untuk bertahan dalam perkahwinan tu. Dia tak akan senang-senang lah untuk marah-marah ataupun terus nak berpisah ataupun meletakkan kesalahan kat saya sebab dia sayang. Bila dia sayang saya lebih, dia akan macam tu lah. Sepatutnya lah bila lelaki yang sayang lebih. Okay, jawapan yang beza ya bagi Sarah dan Tika. Saya tak kisah. Korang ni macam magnet. Itulah lain pandangan kita. Okay, soalan terakhir. Bukan. Bukan, yelah soalan terakhir dah ni. Okay, kan topik kita single kan. Okay, jika ditakdirkan bukan berdoa, minta-minta lah tidak. Korang single sampai ke tua. Okay. Jika ditakdirkan korang single sampai tua, apa perancangan korang? Macam ambil anak angkat ke ataupun masukkan diri sendiri ke rumah jaga orang tua ke atau memang duduk relax pantai gitu. Tika nak jawab dulu. Boleh Sarah dulu? Saya dulu. Main pas-pas baton. Jawapan saya daripada dulu sampai sekarang tak pernah berubah lah. Tak nak. Saya memang takkan ambil anak angkat. Takkan pun nak tolong jagakan anak orang ataupun nak, bukanlah bela tapi yelah nak ambil yang bukan darah daging untuk jadi saya punya anak lah. Nak jadi saya punya tanggungjawab semua kan. Sebab kalau dah umur tua lah senang cerita, maybe masa tu dah 45 kot, tapi masih lagi tak kahwin-kahwin kan. Saya rasa umur 45 tu saya enjoy kot saya punya life, single life masa tu. Mungkin saya akan bela kucing 2-3, biarkan dia orang beranak kan. Itulah anak dia. Ya, itulah anak saya. Nanti saya balik kampung pun saya bawa dia, saya pergi travel pun saya bawa dia. Saya habiskan duit saya dekat dia. So saya tak ada dah macam sakit hati ke apa kan. So senang cerita, saya tak akan kot ambil anak angkat. Bagus je plan tu, jimat duit sekolah. Memang tak nak dan tak akan kot. Tak tahulah kalau wallahualam berubah kan. Tapi untuk sekarang tak. Okay, kalau Tika pula. Okay, bila dah tahu plan Tika untuk dapat 5 orang anak apa, aku dah tahu dah nak buat apa kan. So kalau Tika single, I akan jadi rich auntie. Saya akan menjaga anak-anak orang lain dengan penuh kasih sayang. Rich auntie, can I be your niece? Okay, contohnya mungkin anak Aisyah. Okay, mungkin dia busy sangat. Masya Allah. Tika, anak saya boleh? Boleh. Jom, kita akan pergi shopping. So, kita akan lain budak-budak. Ataupun Tika akan travel, hang out dengan kawan-kawan. So, Tika suka je benda tu. Tapi untuk dari segi anak tu, I think I would do lah. Mungkin jaga anak-anak buah, jaga and mungkin cari, kalau tak anak angkat yang I jaga 24 hours pun, maybe I have anak angkat yang dijaga oleh orang lain, but I support it financially ke, emotionally ke, anything like that lah. Macam mungkin ada anak-anak yatim yang I kongsi every week, every month ke macam tu. So kalau dari je lah officially adopt anak tu. Apa dia? Kalau contohlah Tika umur 45 kan tapi belum kahwin.
Tika nak ke contohlah pergi dekat rumah anak yatim ke ataupun jumpa baby ke macam tu kan. You nak ke officially adoptkan budak tu di bawah you, maksudnya macam tu? Maksudnya take 24 hour kat rumah ke? Yes. Maksudnya memang betul-betul adoption punya proses tu you go through lah. Anak tu memang di bawah jagaan you, tanggungjawab you, semua. I think I might do earlier. Mungkin dalam umur 35 kalau dah tak ada. Tu memang ambil anak angkat kot. Yes. 35? Oh my god, awalnya. Ya. 35 dah tu. Tika 40 pun boleh kahwin lagi, boleh beranak lagi. 50 baru monopause. 40. Tika nak ambil daripada baby ke ataupun dia dah ada certain memory umur macam tu? Tika tak dengar sangat lah. Okey ke sekarang? Okey. Okay. Entahlah, Tika might be akan breastfeed dia untuk jadikan dia anak susuan Tika. Faham. Menarik. Betul. Ya, Even though kalau Tika kahwin after that pun, it's not a problem yang ada anak. So apa? Tak ada masalah pun kan untuk just we get married and then waktu tu mungkin kalau I tak payah dah plan untuk beranak lagi dah. Umur 40 dah baru. Like contoh umur 40 baru nak kahwin and then kau baru nak beranak waktu tu. Like all the penyakit comes. Okay. Bukan dia kata berdoakan tapi macam the high risk and then macam 40 kau nak beranak lagi tak payahlah, duduk je lah. So at least I have this one child. Okay, inilah kata-kata bijak pandai daripada bakal InsyaAllah doktor pakar sakit puan. Dengar Sarah. Tak boleh, kita pandangan yang berbeza. Ya, soalan terakhir ni nampak sangat korang berbeza. Ya, kita berbeza. Okay. So maybe umur 35 tu memang dah ada anak angkat. Jadi kalau nak kahwin after tu, kahwin je lah. We have children, okay. Tetamu tidak diundang interrupt. But literally I'm hearing from the corner and it's literally because of someone who's literally studying in health and seorang lagi studying in economy. So seorang dia fikir dari segi ekonomi, seorang lagi dia fikir dari segi kesihatan. So it's really interesting to me to hear two sides of different. Seorang otak matematik. Okay, kalau nak masuk ekonomi sikit lah kan. Untuk Tika lah, tak tahulah ekonomi ni kan dia macam tak tahulah nak cakap. For me, rezeki je tu ikut je lah. InsyaAllah ada rezeki budak tu. Budak tu But I will do my best lah untuk membesarkan dia. Okay, kita tutuplah episod ni kat sini kan sebelum dia masuk term kesihatan bagi yang beranak lewat monopause semua masuk. Okay, kita tamatkanlah episod 8 di sini. Okay, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. So guys, jangan lupa dengar episod pada minggu hadapan pada waktu yang sama. Bye. Bye. Bye, thank you. Okay guys, itu saja bagi episod ke-8 iaitu berkaitan single life. And sebelum saya akhiri episod ini, sebab saya rasa saya tak nak bagi simpulan ke apa kan, sebab saya rasa episod ni cukup panjang sebenarnya. Jadi saya terus pergi ke spoiler untuk episod yang akan datang. Untuk episod ke-9,
kita akan bercerita tentang MBTI. Bagi yang golongan-golongan muda, mesti korang tahu apa itu MBTI. Tapi kalau ada yang tak tahu apa itu MBTI, kita akan terangkan selepas ini dalam episod yang ke-9. So guys, kalau nak tahu apa itu MBTI, stay tune and jangan lupa dengar episod yang ke-9. Okay guys, bye.